Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syamira dan ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Syakila dan Fatin Nur Syabasira. Kumpulan kami akan membentangkan isu semasa penggunaan web dalam kalangan rakyat Malaysia. Seperti yang kita ketahui, di zaman yang serba canggih ini, terdapat pelbagai perkembangan teknologi dan seterusnya menghasilkan penciptaan teknologi terbaru dan antaranya ialah web. Fenomena penggunaan web ini telah tersebar luas di negara kita. Jadi, kumpulan kami akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang penggunaan web ini. Subtopik pertama yang akan saya bentangkan ialah apa itu web. Web ialah suatu alat peranti elektronik yang dicipta bertujuan untuk menggantikan rokok atau sebagai alternatif para perokok berhenti merokok. Ada yang menyatakan web ini lebih selamat kerana mengandungi kurang nikotin berbanding rokok. Walhal, penggunaan nikotin ini akan memudaratkan kesihatan. Web ini hadir dalam pelbagai bentuk, warna, saiz dan ia dihasilkan daripada bahan yang berbeza. Web ini menggunakan vaporizer untuk menghasilkan wap atau asap daripada cecair yang mempunyai pelbagai perisa. Web ini juga mempunyai pelbagai nama samaran seperti e-sigaret, pod atau vape pen. Kita dapat lihat web ini sering diguna pakai oleh golongan muda. Namun, yang menjadi permasalahan apabila kanak-kanak turut didapati menghisap web. Trend penggunaan web ini telah menjadi ikutan anak muda, remaja dan juga kanak-kanak. Perkara ini amat membimbangkan kerana ia akan mengganggu perkembangan otak mereka dan tabiat ini membimbangkan para ibu bapa. Subtopik yang seterusnya ialah komponen utama web. Terdapat 3 komponen utama web iaitu elemen pemanas, bateri dan tabung cecair cartridge. Di dalam elemen pemanas berlaku tindak balas antara gegelung dawai dengan cecair web yang akan menghasilkan logam berat yang berbahaya seperti pelambung dan merkuri. Logam berat ini amat berbahaya untuk kesihatan kita kerana ia merupakan elemen yang beracun. Cecair yang digunakan di dalam cartridge pula mengandungi nikotin, propilen, glikol atau glycerin dan penambah rasa seperti rasa buah-buahan. Saiznya yang kecil menyebabkan ia mudah untuk dibawa ke mana-mana dan digunakan pada bila-bila masa. Peranti elektronik ini juga menggunakan bateri dan kesan buruknya apabila bateri ini panas, ia akan meletup. Kita juga sudah sedia maklum bahawa sudah banyak keluar di akhbar tentang web meletup kerana terlampau panas dan perkara ini amat berbahaya. Seterusnya, keburukan web ini ada pada kandungannya. Walaupun ramai yang menganggap web adalah alternatif selamat untuk berhenti merokok, ia juga turut mempunyai pelbagai keburukan, terutamanya dari segi kandungan utama web tersebut. Jadi, saya akan terangkan lebih lanjut tentang kandungan bahan yang berbahaya di dalam cecair web dan apakah kesannya terhadap kesihatan kita. Yang pertama, nikotin. Apa itu nikotin? Nikotin adalah hasil tembakau yang akan menyebabkan ketagihan. Ketagihan di sini akan membuatkan penggunanya untuk menghisap web berkali-kali. Berbeza dengan rokok, web tidak mempunyai tembakau tapi masih mengandungi nikotin. Walaupun kandungan nikotin di dalam web adalah lebih rendah berbanding rokok, ia masih mendatangkan pelbagai kesan. Nikotin juga dikatakan memberikan impak kepada jantung seseorang. Hal ini kerana penggunaan web akan menyebabkan kelenjar adrenal merembeskan hormon epinefrin dan hormon ini akan menyebabkan jantung seseorang berdegup dengan lebih kencang serta berlaku tekanan darah tinggi. Lebih menakutkan, nikotin ini akan membahayakan ibu mengandung kerana ia akan menyebabkan pembesaran janin terganggu. Seterusnya, bahan yang berbahaya ialah plumbum.
Sekiranya anda sering terdedah dengan bahan kimia seperti plumbum yang terdapat di dalam vape, ia boleh menyebabkan anemia, tekanan darah tinggi, kerosakan pada buah pinggang dan juga meninggalkan kesan toksik pada organ reproduktif. Lebih teruk lagi, apabila tahap pendedahan yang tinggi, akibatnya ia boleh menyerang sistem saraf tunjang yang membawa kepada koma, sawan dan kematian. Apabila kanak-kanak sering terdedah dengan plumbum, ia boleh mengakibatkan gangguan terhadap tingkah laku. Selain itu juga, ia boleh membawa kepada kecacatan mental yang kekal. World Health Organization (WHO) juga turut mengklasifikasikan bahawa plumbum adalah satu daripada 10 bahan kimia yang menjadi ancaman kepada kesihatan masyarakat. Selain daripada vape, pendedahan plumbum turut boleh berpunca daripada pembakaran dan habuk atau jerebu yang telah tercemar. Seterusnya, formaldehyde dan acetaldehyde. Kebanyakan cecair berperisa terdiri daripada bahan yang berasaskan acetaldehyde. Apabila bahan kimia acetaldehyde ini dicampur dengan bahan kimia yang lain, ia sekaligus akan menyebabkan pembentukan sebatian yang mampu untuk mengakibatkan berlakunya kerengsaan pada sepanjang saluran pernafasan. Hasil daripada itu, ia juga boleh menyebabkan keradangan. Bahan ini juga merupakan bersifat karsinogenik yang bertindak mengaktifkan sel kanser dalam badan kita. Untuk pengetahuan, bahan kimia acetaldehyde ini merupakan bahan yang banyak terkandung dalam barangan yang digunakan untuk menanggalkan kesan cat. Apakah kesan penggunaan vape terhadap masyarakat? Antara kesan penggunaan vape ini terhadap masyarakat ialah ia akan mempengaruhi kanak-kanak serta remaja yang masih di bangku sekolah untuk mencubanya kerana di usia sebegitu mereka amat tertarik untuk mencuba sesuatu perkara yang baharu. Natijahnya, pelajaran diabaikan dan mendapat keputusan yang teruk dalam peperiksaan. Selain itu, penggunaan vape ini akan menimbulkan perspektif negatif masyarakat kerana perbuatan menghisap vape ini dikatakan tidak bermoral kerana ia merupakan perkara yang akan memudaratkan kesihatan. Penggunaan vape ini membuatkan masyarakat menjadi mundur. Ekoran, krisis ekonomi yang berlaku di negara kita sekarang. Hal ini kerana harga vape ini kebanyakannya tidak kurang daripada RM30 untuk vape sahaja, tidak termasuk cecairnya yang berperisa itu. Perbuatan ini jelas menunjukkan pembaziran kerana kita membeli perkara yang tidak berfaedah. Alangkah baiknya kalau duit ini digunakan terhadap perkara yang berfaedah seperti membeli makanan atau bersedekah kepada yang memerlukan dan sebagainya. Asap yang dikeluarkan itu akan membuatkan persekitaran tercemar. Malah orang yang menghidup asapnya juga akan mendapat penyakit. Jadi perkara ini akan mengundang penyakit bukan sahaja ke atas individu yang menghisap vape tersebut, malah masyarakat sekeliling juga mendapat tempiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakila binti Ramli. Saya akan meneruskan pembatangan ini dengan hukum penggunaan vape. Seperti yang kita tahu, rokok itu haram, shisha itu haram dan bagaimana pula dengan vape? Muzakarah Khas Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 21 Disember 2015 di Hotel Sama-Sama Sepas Selangor telah memutuskan pengharaman ke atas vape. Pandangan hukum muzakarah ini dimaklumkan oleh pengurusinya iaitu Pros Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Hussein. Keputusan yang dibuat oleh muzakarah ini sememangnya mengambil kira dari semua aspek iaitu sudut saintifik kesihatan pasti smoker, perspektif syarak termasuklah maqasid syariah. Dari sudut saintifik kesihatan, pihak muzakarah
mendapati web mengandungi propylene glycol, vegetable glycerin dan bahan perisa dan berwarna. Manakala prinsip passive smoker seperti pada rokok konvensional juga terpakai kepada web, di mana orang sekeliling juga turut mendapat kesan hembusan yang keluar daripada web. Dari segi perspektif syarak, pihak muzakarah mendapati hukum perharangan memakan atau meminum atau mengambil bahan-bahan yang memudaratkan ada disebut oleh ulama daripada 4 mazhab, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dalam kitab-kitab mereka. Yang keempat, prinsip maqasid syariah dalam menetapkan hukum perharaman web. Dalam perharaman web adalah seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Nabi SAW juga menjelaskan perkara yang sama. Hadis itu berbunyi, La dororo wala diro, yang bermaksud tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Keputusan yang dibuat oleh pihak muzakarah adalah berdasarkan prinsip maqasid syariah. Yang pertama, penggunaan web adalah satu pembaziran kerana pembelajaran dalam perkara yang sia-sia malah boleh menjejaskan kesihatan. Ia juga membebankan ekonomi negara dalam membiayai keserawatan penyakit berkaitan. Ia selari dengan maqasid syariah memelihara harta benda. Yang kedua, penggunaan web dapat mendedahkan seseorang itu kepada penyalahgunaan dadah dan kemudaratan lain, antaranya membahayakan keluarga, ketidakpatuhan agama. Ini bertepatan dengan konsep maqasid syariah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Akhir sekali, syariat Islam melarang sebarang perbuatan yang memudaratkan tubuh, dan ini amatlah selari dengan maqasid syariah dalam memelihara nyawa dan akal. Seterusnya, kita beralih kepada faktor utama dalam penggunaan web. Yang pertama, faktor persekitaran. Kita dapat lihat web menjadi amalan yang sebati dalam masyarakat kita, seolah-olah ini memberi pengaruh yang besar kepada generasi akan datang. Bahawa tabiat menghisap web adalah sesuatu yang baik. Sikap menghisap web sedemikian boleh mewujudkan naluri ingin mencuba semakin tinggi dalam diri golongan muda. Malah, terdapat segelintir artis yang memperkenalkan web di media sosial. Ini menjadi salah satu dorongan kepada rakyat untuk meniru aksi tersebut. Faktor kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Mendorong remaja melakukan aktiviti yang tidak sihat, termasuklah menghisap web. Kebanyakan remaja meluangkan masa bersama rakan-rakan berbanding ibu bapa mereka. Jadi, mereka mudah untuk menerima ajakan tersebut kerana beranggapan ajakan perbuatan menghisap web adalah boleh mendatangkan keseronokan. Oleh itu, hubungan interaksi yang lemah antara ibu bapa dan anak menyebabkan hilang tempat mengadu lalu menghisap web untuk menghilangkan stres. Selain itu, remaja takut diperlekehkan oleh kawan-kawan yang lain menyebabkan mereka mengambil risiko mencuba kerana web dianggap sebagai simbol kematangan dan turut menjadi daya tarikan kepada golongan wanita. Faktor harga juga sedikit sebanyak mempengaruhi rakyat untuk terus menghisap web. Harga web boleh dikatakan berpatutan dan boleh didapati di mana-mana kedai tanpa mengira tempat, dan ia juga mudah dibawa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Syahbasirah binti Jama'in akan meneruskan pembentangan ini, iaitu pembentangan tentang penggunaan vape dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya akan membentangkan tentang poin yang seterusnya, iaitu cara untuk mengatasi penggunaan vape. Yang pertama adalah ceramah. Dalam ceramah maupun iklan itu hendaklah dinyatakan tentang bahayanya menghisap vape, kesan menghisap vape serta dinyatakan faedahnya orang yang tidak menghisap vape atau berhenti menggunakan vape. Antaranya, dapat menghindari racun yang terkandung dalam vape, dapat melindungi diri, keluarga dan juga orang lain daripada bahayanya vape ini, boleh menjadi teladan yang baik kepada anak-anak, dapat meningkatkan kecergasan serta memiliki tubuh badan yang sihat. Seterusnya, kuat semangat dan berdisiplin. Seseorang itu hendaklah kuat semangat dan mendisiplinkan diri untuk berhenti menggunakan vape. Contohnya, boleh menetapkan tarikh untuk berhenti, meyakinkan diri ini untuk berhenti daripada menggunakan vape, buat nota peringatan macam aku tak nak isap vape dah, macam gitu. Tumpukan pada hari ini, jangan dulu fikirkan hari seterusnya. Sentiasa bersikap positif dan hendaklah mendapatkan sokongan daripada orang sekeliling, sama ada ibu bapa, keluarga ataupun rakan sebaya. Seterusnya, berpuasa. Sebagai umat Islam kita sendiri tahu dalam Islam ini amalan puasa adalah untuk mengawal nafsu daripada melakukan maksiat. Apabila berpuasa, seseorang itu tidak akan dapat menggunakan vape sekurang-kurangnya 13 jam dari waktu subuh hinggalah waktu maghrib. Walaupun seseorang itu masih berpeluang untuk menggunakan vape ini pada waktu malam, tetapi apabila seseorang itu selalu berpuasa, seseorang itu tidak hanya dapat menghentikan tabiat menghisap vape, malah dapat beribadah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, yang ini saya rasa yang ini paling susah orang yang menggunakan vape ni untuk buat, iaitu membuang seluruh vape yang ada di rumah. Pada malam hari, sebelum berhentinya menghisap vape, seorang yang hendak berhenti vape tu hendaklah buang semua vape yang ada di rumah. Pastikan vape itu semua dibuang di luar rumah agar tidak boleh diambil kembali ketika keinginan menghisap vape itu kembali muncul. Umumnya, keinginan menggunakan vape ini akan mulai muncul dalam waktu 1 jam setelah vape terakhir diisap. Jadi, nak dielakkan kita menggunakan vape ini lagi, hendaklah vape itu dicampakkan jauh-jauh, dibuang jauh-jauh. Seterusnya, ini saya rasa ini paling berkesan untuk semua orang, iaitu menyibukkan diri. Lakukan aktiviti lain di waktu yang biasanya seseorang itu gunakan untuk vape. Contohnya beribadah ke, atau melakukan sesuatu yang sangat disukai untuk mengalihkan perhatian kita daripada menggunakan vape. Selain itu, boleh menjadikan olahraga yang ringan dalam rutin harian. Contohnya berlari selepas bekerja ataupun berjalan cepat setelah bangun di pagi hari. Ini juga boleh menyihatkan tubuh badan kita lah. Seterusnya, jika ada waktu cuti bekerja, pergilah menghiburkan diri, untuk mengasingkan diri daripada menggunakan vape ini. Dan apabila pergi keluar menghiburkan diri, melakukan benda yang kita suka ni, hendaklah kita pastikan tidak membawa vape pada saat itu. Jika nak berhenti vape, pastikan tidak membawa vape pada saat itu. Seterusnya, hadiah atau habuan. Okey, untuk pada yang hendak berhenti menggunakan vape ni, kita hendaklah berikan mereka hadiah atau habuan kepada diri sendiri. Ini bagi mendapatkan kepuasan hasil daripada pemberhentiannya. Jadi mereka rasa bermaknalah apabila mereka berhenti menggunakan vape ini, mereka jadi
dapat haibuan lah, dapat hadiah, jadi terhargai oleh semua orang. Seterusnya, okey, yang kita dapat tahu vape ini berbanding dengan golongan tua, vape ini ramai digunakan oleh golongan muda, golongan remaja, iaitu dalam kalangan pelajar sendiri. Oleh itu, untuk mengelakkan pelajar ni daripada menggunakan vape di sekolah atau di luar sekolah, pelajar hendaklah dikenakan denda. Pelajar hendaklah dikenakan denda yang setimpal kepada mereka yang didapati membawa vape ke sekolah ataupun menggunakannya di sekolah. Contohnya, pelajar yang membawa atau menggunakan vape di sekolah ni hendaklah diadukan kepada polis. Dan polis akan denda mereka dengan denda yang setimpal lah untuk seorang pelajar. Selain itu, pihak polis juga hendaklah bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengatasi atau menangani masalah disiplin pelajar ini. Dalam mengenakan denda bagi pelajar ini, ibu bapa juga hendaklah memainkan peranan dalam masalah ini. Ibu bapa juga dipanggil untuk memberitahu perihal anak mereka. Dan pelajar yang membawa ataupun menggunakan vape di sekolah ini hendaklah dirujuk kepada guru kaunseling untuk menanyakan kenapa mereka ni menghisap vape. Adakah mereka ada masalah peribadi atau masalah di sekolah ke, atau lain-lain masalah yang menyebabkan mereka menggunakan vape ini sampai membawa ke sekolah. Okey, itu adalah cara-cara untuk mengatasi penggunaan vape ni. Seterusnya, saya akan membentangkan kesimpulan rumusan pasal penggunaan vape dalam kalangan masyarakat kita. Kita semua dapat tahu yang amalan penggunaan vape ini sangatlah tular di kalangan rakyat Malaysia dan memberi kesan negatif kepada diri serta juga pada masyarakat. Jadi, jika bukan diri sendiri untuk mengambil inisiatif ini, siapa lagi kan? Jadi, sebagai seorang yang bijak dan matang, hendaklah kita menyebarkan kesedaran tentang keburukan vape dan kesan vape ini pada diri dan juga masyarakat, pada rakyat Malaysia. Oleh itu, semua pihak perlulah mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah ini, seperti mengadakan kempen kesedaran agar dapat menaikkan kualiti taraf kesihatan para penduduk di Malaysia. Okey, itu saja pembentangan saya, dan sekarang saya akan menunjukkan rujukan-rujukan yang kami gunakan sepanjang membentangkan penggunaan vape dalam kalangan masyarakat Malaysia ini. Ini adalah rujukan-rujukannya. Oleh itu, sekian daripada kami bertiga membentangkan penggunaan vape dalam kalangan masyarakat Malaysia. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.